Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi Tuan pengurusi majlis pada malam ni, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi melanjutkan usia kita di tahun baru Hijrah 1445 Hijrah. Diberi nikmat kesihatan bagi kita, diberi taufik dan hidayah bagi kita untuk mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik. Di antaranya ialah dapat kita hadir ke surau untuk kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita laluan dan masa untuk kita berada di dalam majlis ilmu, majlis ta'lim, di mana majlis ilmu ni dihadiri oleh para malaikat yang sampai sendak ke langit lah. Bila dia tengok majlis ilmu banyak, dia mari, dia akan berdoa bagi kita yang berada dalam majlis ilmu, dengan niat dan nawaitu kita berada dalam majlis ilmu, dengan kosak dan nawaitu kita lah, nawaitu kita berada dalam majlis ilmu, tak lain tak bukan ialah kita nak menghilangkan kejahilan kita. Yang kedua, kita nak beramal apa yang kita belajar. Yang ketiga, untuk memberi manfaat kepada orang. Yang keempatnya, kita nak meninggikan, kita nak memuliakan agama Islam. Tu niat yang kita kena ada di dalam hati kita setiap kali kita belajar. Setiap kali kita mengaji, kita nak mari daripada rumah nak mari ke tempat mengaji ni, macam itulah nawaitu kita. Kerana bila kita sangkut niat macam tu, barulah ilmu yang kita akan dapat ilmu yang manfaat. Bawah ilmu yang kita dapat ilmu yang boleh mendidik kita, ilmu yang boleh mengasuh kita menjadi insan-insan yang baik, insan yang soleh. Sebaliknya, kalau kita hadir ke tempat mengaji tanpa niat apa-apa, saja-saja mari, saja seronok-seronok mari, tak ada cadang apa. Jadi pun boleh ilmu saja-saja juga, tak ada apa, tak ada terlekat dalam jiwa dan hati kita. Sebab tu majlis ilmu merupakan salah satu daripada ubat hati kita. Salah satu ubat hati yang mati, hati yang mati. Di mana dalam hadis menceritakan, dia kata, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Lazimkan kamu berada dalam majlis ilmu, majlis ulama, majlis ilmu, dan kamu mendengar perkataan-perkataan ahli hukama,
Kita menuntut dengar perkataan-perkataan daripada orang yang bijak-bijak, orang bijak-bijak pandai dalam agama. Kita mendengar apa cakapan tuan pengarang kitab. Dan kita mendengar dan kita terima. Dengan sebab dua tadi ni, artinya dia akan menghidupkan hati-hati kita yang hati-hati yang mati. Dia kata dalam hadis dia cerita, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati dengan cahaya ilmu hikmah, ilmu yang manfaat. Bila kita mendengar benar tu masuklah hati kita, dia boleh menghidupkan hati yang mati boleh hidup balik. Hati yang mati dia boleh hidup balik, tuan-tuan. Kelebihan ilmu. Duduklah majlis ilmu dan kita mendengar apa yang disampaikan melalui pengarang kitab kita baca, artinya seolah-olah dia akan masuklah jiwa dan hati kita, masuklah hati kita, menghidup hati yang mati. Nabi buat bandingan, Nabi buat perumpamaan untuk memudahkan kita nampak. Dia kata seperti mana data kama yuhyil ardal maitata bima ilmatar. Dia kata seperti mana menghidup Allah Ta'ala akan bumi dengan curahan air hujan. Bumi yang mati kering kontang. Berapa hari tak turun hujan, tuan-tuan. Bila tak berapa hari tu jadi kemarau, pekok-pekok rumput mati habis. Merah menyala nampak. Tapi kita nampak bumi birah mati dah. Bila kemarau panjang ni mati semua pokok, artinya bumi telah mati, seolah mati. Tapi bila air hujan turun, bumi ni disiram dengan air hujan, bumi tu dia segar balik, dia hidup balik, segar balik. Macam itulah hati kita, hadirin sekalian. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, duduk mendengar, tak ada telinga mendengar, ilmu tu masuk dalam jiwa kita, dia hidup hati kita boleh. Hati yang sakit pun dia sembuh, hati yang mati lagi hidup. Kita tak maulah jadi insan-insan hati yang mati. Apa dia hati yang mati? Hati mati ni tuan tubuh hidup, tapi hati mati. Artinya segala kebaikan kita, perkara-perkara yang nasihat-nasihat kita tak mau dengar, tu hati yang mati. Keras hati, nasihat yang baik kita tak terima, amalan kita tak jadi seronok, amalan kita, sembahyang kita tak khusyuk, sembahyang kita tak khusyuk, kita baca Quran tak jadi satu kemanisan bagi kita. Baca Quran tak sedap, kita sembahyang tak sedap, kita berzikir tak sedap. Subhanallah lah, tak berasa satu hiburan, satu kesedapan bagi kita. Kita baca Quran, baca Yasin, satu kepahitan. Kita sembahyang, satu kepahitan. Sembahyang tu nak cepat habis. Pasal apa tu imam baca panjang sangat? Pasal apa panjang sangat? Kita Allahu Akbar, jadi tak seronok. Ada orang sembahyang jadi satu kesedapan bagi dia, kelazatan bagi dia. Dia baca Quran satu kesedapan bagi dia. Sebab apa? Hati hidup. Kalau kita nak tahu hati kita mati ke hidup, cek, scan 3 tempat. Ketika solat, ketika baca Quran, ketika berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Adakah satu timbul kesedapan dan kekhusyukan? Itu kelebihan kita berada dalam majlis ilmu. Dan hadirin sekalian, bila kita nama kata mengaji ini, dia ada 3. Nabi kata kun aliman, jadi orang alim, orang yang mengajar.
orang yang melontar ilmu. Nah, yang kedua, au muta'aliman ataupun orang yang belajar. Orang belajar ni nombor dua. Orang belajar ni dia ada syarat dia. Apa dia? Dia kena ada kitab, dia kena ada pen, dia kena ada buku nota. Tu mau bagi muta'alim. Nah. Yang ketiga, au mustami', dia tulis tak pandai, baca tak pandai. Artinya dia baca tak reti, tulis tak reti, dia tadah telinga. Tadah telinga. Duk tadah telinga sudahlah. Jangan jadi yang keempat, alim pun tak, mengaji pun tak, mendengar ilmu pun tak. Binasa dia. Binasa. Sebab tu, kalau kita mengaji, dia ada syarat dia, ialah berkitab. Begini, kena ada kitab, ada pen catik. Catitan kita tu duk dobit, orang dobit, catik, tulis. Kerana segala catitan kita hadirin sekalian, kita duk catik dalam kitab dulu, kita buku nota kaki, duk catik tepi-tepi tu, catitan itu malaikat akan kutip, dia akan di hari akhirat besok dia akan ambil timbang besok. Dakwat penuntut ilmu, dakwat penuntut ilmu akan ditimbang dengan darah orang mati syahid. Bila timbang, kata setengah ulama, sama berat. Ada setengah kata berat dakwat alim ulama, dakwat penuntut ilmu lagi. Ini peluang kita nak memberatkan timbangan kita dalam ngaji. Kalau setakat mendengar saja, lagi kita dengar terbit lagi hilang. Nak pula terbit lagi, kasut dah hilang. Terbit kasut dah hilang. Tadi duk mengaji, ingat 2-3 batah, ingat 2-3 masalah. Ingat terbit kasut hilang pula. Duk maki siapa balas kasut pun ni. Ingat lupa, ingat lupa habis. Potong. Ni habis. Kunci motor ketak tan mana sang kelan kabuk cari. Lupa habis mengaji. Dia macam tu. Ilmu ni dia nak dia dalam hati kita. Kalau dia ingat masalah tu, kalau kita ingat kau ni terlupa habis. Sebab dia dah ganggu. Hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita ambil jalan, kita duk hidup dalam dunia ni ialah matlamat kita duk cari ilmu, duk mengaji ilmu fiqh, duk mengaji ilmu tauhid, duk mengaji ilmu tasawuf. Matlamat besar ialah nak beribadah kepada Allah. Kita duk mengaji ilmu fiqh, hadirin sekalian, tujuan apa? Untuk memperbetul amal ibadah sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, nak buat bi betul, nak buat bi elok dengan hukum syarak, sebab kita nak ibadah kepada Allah. Kita sembahyang dengan tak ada undang-undang boleh dah. Sembahyang kita tak berfiqh, tak boleh. Tak terima. Sebab tu kita mengaji nak ibadah. Kita mengaji ilmu tauhid. Kita mengaji ilmu tauhid, nak kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah Ta'ala sebab kita duk menyembah dia, kena kenal dia, Tuhan yang menjadikan kita. Kita sembahyang tak kenal Allah Ta'ala, artinya sembahyang kita dikatakan tak diterima tu kan. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tidak sah amal ibadah kita melainkan kena mengenal Allah Ta'ala dulu. Sebab tu kita mengaji tauhid, mengaji akidah. Tauhid berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasul. Tauhid berkaitan dengan malaikat, kitab, hari kiamat, qada, kena mengaji 6. Nabi ada iman sebab nak ibadah ke Allah, nak menyembah Allah. Tu bekal kita. Yang ketiga, ilmu tasawuf kita mengaji sebab apa? Nak menyelamatkan pahala-pahala kita duk buat selama ni, pahala sembahyang kita, pahala sunat yang kita buat, pahala berzikir kita, pahala baca Quran. Banyak nak selamat supaya tersimpan dengan selamat pahala tersebut. Kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf, kita sembahyang
dalam keadaan kita riak, tuan-tuan. Pahala tak boleh. Kita sembahyang dalam keadaan kita riak, dalam keadaan kita takbur, dalam keadaan kita duduk mengumpat, banyak duduk mengumpat orang, mengkaji yang lidah tak jaga, mayang. Nah, mayang juga tapi lidah tak jaga. Mayang tapi takbur, ego ada, sifat ego lah hati dia ada. Sembahyang tapi mengumpat tak berhenti, iri hati asal, semua tu benda yang memadam pahala. Pahala banyak bila kita sembahyang duk ada perasaan hasad dengki. Penyakit hasad dengki itu dia boleh potong pahala kita. Tu kita kena mengaji tu. Tiga. Tasawuf, ilmu tasawuf. Nah, nak menyelamatkan pahala-pahala yang kita bina selama ni. Nah, ada hadirin sekalian, ada satu hamba Allah yang diberi suratan. Dia buka-buka, dia kata, falam yara lahu hasad. Dia buka buku rekod dia. Malaikat Allah beri, buka-buka tak ada kebaikan sikit. Dia kata tak ada, pasal apa? Tak ada amalan pun. Seingat-ingat aku dah hidup dalam dunia, tak tinggal mayang, tak tinggal puasa, tak tinggal kebajikan. Pasal apa? Tak cantik ke malaikat? Malaikat tu lupa cantik ke apa? Nah, dia tengok tak ada kebajikan langsung, ya jahat tu. Tak. Lalulah malaikat bagi tahu, dia kata pahalamu tu, pahala yang buat lama ni telah beri pada orang dah. Dia transfer kepada orang dah. Dia ambil. Sebab apa? Birtiyabika, dengan sebab mengumpat. Dengan sebab kamu duk mengumpat, duk mencaci, duk ada hasad, ni pahala tadi beri kau orang ambil. Sebab tu ilmu tasawuf wajib kena mengaji tu. Tidak habis amalan kita. Tiga tu. Semua tu nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak baca satu hadis Nabi tentang ilmu ni jugalah. Kita dah mengaji di siapa pun hadirin, duk dengar kuliah ke, duk dengar tazkirah ke, duk dengar khutbah Jumaat ke, kita duk dengar dua usrah ke, duk dengar daripada radio ke, duk dengar tu. Nah, dia mesti ada matlamat dia ni. Ada matlamat dia. Tidak sia-sialah dia kata, seperti mana Nabi kata, la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ilal khamsi, dia kata. Dia kata tiada duduk sekalian kamu di sisi orang-orang yang berilmu. Nah, tidak duduk kamu di sisi orang-orang yang berilmu, melainkan kamu duduk tu dia boleh membawa kita, dia boleh tarik kita daripada 5 kepada 5. Dia boleh menarik kita, mengajak kita daripada 5 kepada 5. Nah, duduklah majlis tu. Nah, duduklah. Kalau dia boleh tarik kita, boleh ajak kita, boleh seru kita, boleh kempen kita daripada 5 kepada 5, duduk majlis itu. Apa dia tu? Ialah kita duduk mengaji ni, kita belajar, kita pegang kitab, kita menuntut ilmu, ialah dia boleh menarik kita daripada syak kepada yakin. Minasyaki ilal yakin. Nah, apa dia syak? Duk ragu-ragu tentang hukum hakam, ragu-ragu dalam apa kita dalam agama, kita duk ragu, kita tak pernah cerak, kita duk ragu, boleh tak boleh duk ragu-ragu. Nah, dalam bab akidah kita duk ragu-ragu. Dalam bab akidah kita duk ragu-ragu. Nah, kita mengaji tu sampai hilang syak, boleh ada yakin hati kita. Duduk mengaji. Nah, bukan kau duduk mengaji, kau duduk di ragu tak. Lagi duduk mengaji, lagi duduk jadi ragu tak. Lagi kita mengaji, lagi kita duduk kemas, lagi kau duduk yakin. Yang pertama, yakin kepada Allah, yakin pada Rasul, yakin pada Al-Quran, yakin pada hari kiamat. Nak tu. Ni kau duduk,
Tuhan ada ke tak ada tu, tu jadi kelabuk tu nak. Ada ke tak ada, tak betul nak nampak aku ni. Nah. Ada ke tak ada duk jadi syak lagu tu gi. Bila kita mengaji, hilang syak, dia sampai yakin hati kita. Hak tu. Duk mengajilah. Kalau kita mengaji, lagi kalau mengaji lagi duk ragu-ragu. Lagi duk mengaji lagi, ni bukan dia lah. Itu ilmu lagu lain dah. Ilmu bukan ilmu daripada Allah. Ilmu yang betulnya bila mengaji, kodok kerja, kodok yakin, itu satu. Duduklah mengaji itu nak. Mina dia boleh tarik kita daripada syak kepada yakin. Yakin di dalam ilmu yang kita belajar. Nak? Satu. Yang kedua, dengan dia kata duduklah majlis-majlis di dalam majlis-majlis ilmu, berupa ilmu ke tazkirah ke khutbah ke kita dengar, jenis-jenis kita duk mendengar ni, mengaji ni, dia boleh membawa kita, yang boleh menarik kita daripada minat takabburi ila tawadhu'i. Dia boleh membawa kita daripada takabur, daripada kita bersikap takbur. Takbur ni bahasa Arab tuan-tuan. Takbur, Melayu kata besar diri, ego, sombong, ego, besar diri. Daripada kita duk berasa kita duk hebat sakan dengan ilmu kita, hebat dengan kekayaan kita, ego dengan ilmu kita, dengan kepandaian kita, tu ego panggil. Daripada kita duk ego, orang kata timing tinggi sungguh. Daripada kita penyakit lagu tu, bila kita duk mengaji, duk dengar mengaji, dia boleh buang sifat ego, pergi kepada tawadhu', merendah diri. Hak ni kita mengaji bawa dia sampai matlamat dia. Bukan lagi mengaji lagi ego dah. Lagi mengaji lagi tawadhu'. Bukan lagi duk mengaji lagi duk ego, duk kemah dah. Hak tu lagi, hak tu ilmu lain, bukan ilmu Allah tu. Bukan ilmu daripada Allah. Kita ndak, kalau kita mengaji lagu tu, dia boleh proses, dia boleh didik, dia boleh nak mengaji sampai kita jadi orang tawadhu'. Mengajilah dia kata. Jangan mengaji satu tempat, lagi duk mengaji, lagi kita duk sombong. Lagi duk mengaji, lagi kita ada penyakit dalaman. Hak tu ilmu tak didik kita lagu tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tawadhu' yang paling baik. Merendah diri, walaupun orang tak dendang nama kita, walaupun orang tak panggil nama kita, tak didendang di dalam masyarakat. Orang akan duk sebut nama sejarah terpindah, nama hebat, masyhur. Tapi kita orang tak dendang nama kita, tapi orang tawadhu', tak sebut nama aku, tak apa. Tak ada nama, tapi kita jadi orang merendah diri daripada Allah Ta'ala. Dia tak, artinya dia tak menunjuk cakapan dia, cakapan orang tawadhu', cara duduk orang tawadhu', cara bersila orang tawadhu', cara bercakap orang berjalan orang tawadhu'. Orang mengaji itu. Orang sebagian orang takbur lah, cakap takbur, cara bersembang takbur, cara duduk orang takbur. Tu na'udzubillah. Kita jangan ada lagu tu, bukan sifat. Tak layak kita bersifat macam tu. Nak hilang dengan mengaji tu, nak belajar. Ilmu pun mudah masuk. Kalau kita bersifat merendah diri, ilmu mudah masuk. Kalau kita tinggi diri, ilmu tak lekat. Dia masuk terbaik, Dia masuk dengar, dia terbaik. Dia tak masuk dalam. Sebab tinggi sangat. Timing tinggi. Ilmu yang baik, serak dia masuk. Kalau kita bersifat dengan meninggi diri, dia terbaik. Dia kena hati yang tawadhu', dia lekat masuk. Dia serupa dengan tasik lah. Tasik yang di bawah dengan air terjun. Waterfall mungkin. Air terjun. Air duduk atas bukit, memang dia tak lekat. Dia mesti dia turun. Kalau air ni benda yang baik, duduk di atas, air yang baik duduk di atas, dia tak duduk di atas, dia turun habis. Air ni sifat yang baik. Air ni sifat bila duduk atas bukit, dia tak lekat tapi dia turun. Dia terjun habis. Duduk di mana?
lekat di tasik yang bawah. Duduk di tasik yang bawah mana? Takung tasik. Tasik duduk bawah. Duduk lekat itu. Semua duduk berimpung situ. Sebab dia duduk bawah. Sebab dia rendah. Sebab tu lekat di tempat yang bawah. Dia tak lekat di atas. Macam itulah ilmu tu diumpamakan dengan air. Macam itulah kalau kita sikap takbur, sikap meninggi diri, sikap ego, ilmu tak lekat. Dia lekat di orang yang tawaduk, merendah diri, berlekat ilmu. Tu sifat Nabi kita, syadidal haya'i wat tawaduk. Tu sifat Nabi kita. Bersangatan malu dan bersangatan tawaduk. Tu sifat Nabi kita. Kita artinya nak hilang penyakit ini dengan mengaji. Dia tak dapat duduk kedai kopi tu tuan. Tak dapat di kebun-kebun, tak dapat dalam kuat. Dia dapat di majlis, di surau-surau, di hospital tak ada ubat takbur. Gila spesialis mana tak ada jual ubat nak tawaduk ada? Tak ada. Cari ubat tawaduk mahal sekali di metro. Ada tak? Tak ada jual. Tak ada jual. Kalau jual, kalau ada kita nak beli. Ubat nak beri tawaduk nombor hari tak ada. Ubat dia di surau-surau, di masjid-masjid, tak kena duit apa mari mengaji, tak kena tol apa dah, tak kena cukai apa. Mari duduk bersila. Niat 3 4 tadi. Duduk tu. Tu ubat dia. Baik, yang ketiga ialah yang kita duduk dengar mengaji, duduk menuntut ilmu ni, kita nak berubah daripada wa minal adawati ilan nasihah, daripada kita duk bermusuh-musuh, berkelahi muaku, kepada nasihat persaudaraan. Jadi bersaudara balik. Daripada kita duk berkelahi, saudara mara, bergaduh dengan adik-beradik, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik kita, orang sekampung kita, berseteru antara satu sama lain. Bila kita mengaji dengan tazkirah, dengan doa, kita mengadap guru-guru, kita belajar. Dengan sebab kita belajar, dia menarik kita kepada persaudaraan. Tahu balik. Tu kelebihan belajar. Lagi duk mengaji, lagi dia rapat hubungan. Bukan lagi duk hidup kelahi dengan orang tak. Lagi duk hidup kelahi dengan jiran. Lama dah tak tegur dengan jiran. Kelahi ke apa? Ke sikit ya. Ke pokok serai dia itu pun. Ke kambing dia pokok serai dia perlahi riuh sampai tak tegur sampai lah ni. Jangan lagu tu. Patut ada ilmu. Bila kita mengaji, kita belajar, maknanya daripada bermusuh kepada persaudaraan, kasih sayang. Sayang kepada saudara mara kita. Bukan ada bermusuh. Tu kita mengaji, lagi korang mengaji, lagi dah persaudaraan yang rapat. Bukan lagi duk mengaji, lagi duk bermusuh. Kita duk cipta musuh banyak. Dengan adik-beradik kelahi, dengan jiran kelahi, dengan orang sekampung kelahi belakang. Tu dia tak mengaji lagi tu. Kalau dia mengaji pun, mengaji ilmu tak masuk dalam kepala. Tak masuk dalam kepala dia. Tu yang ketiga. Baik, yang keempat, wa minar riya'i ilal ikhlas. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, pastikan kita dia berubah daripada dulu kita duk beramal, duk riak ya. Duk beramal amal ibadah ni nak menunjuk-nunjuk, nak bagi orang puji kita sahaja. Kita mari mengaji kan, nak bagi kata dia rajin mengaji, dia mari semayang doa, dia mari semayang jemaah tiap-tiap waktu, nak bagi orang puji kata dia rajin. Tu riak tu. Dia baca Quran, baca sedap, Nabi kata puji dia sedap baca. Apa dia? Dia bangkan, Nabi kata, mau jadi Tok Bila yang paling bagus tu. Dia nak pujian. Nak pujian daripada manusia. Dia baca Quran ke, dia mengaji ke, dia menuntut ilmu ke, semua nak pujian. Bukan kerana Allah.
Ya, riak ni maknanya dia buat amal ibadah nak kepujian. Orang tak puji, dia tak buat. Ya. Oh tadi budak. Bila kita mengaji, belajar, duduk dalam majlis ilmu, dia boleh kikih buang, padam sifat riak, menunjuk-nunjuk tu, jagi kepada ikhlas. Ikhlas hati. Aku mari mengaji ni bukan kerana manusia umur puji ke tak puji, aku tetap mengaji. Itu betul. Nah, apa puji ke atau tak puji ke, aku tetap istiqamah solat berjemaah 5 waktu. Ya? Apa puji ke tak puji, aku tetap beribadah. Ni kena buang dalam riak ni. Riak kena buang. Jangan ada besaran dalam perut kita dah. Nah, sebab dia di antara benda-benda yang tak boleh pahala ni. Kita perasan boleh pahala. Riak ni ialah salah satu daripada asyirkul asghar, syirik yang kecil. Nah, syirik yang kecil dia batal pahala. Nah, syirik yang besar batal iman. Dia ada 2 syirik. Nah, syirik syirkul asghari, syirkul akbar. Artinya kita mengaji sampai kita dapat hilang penyakit riak, jagi kepada ikhlas, bersih hati kita kerana Allah. Nah, bersih hati kita sembahyang tu ibadat kerana Allah. Kita mengaji kerana Allah. Kita baca Quran kerana Allah. Kita fokus kerana Allah ni, hak tu yang paling elok, yang paling betulnya. Sebab bukan manusia nak beri pahala kepada kita. Esok di hari akhirat besok, hadirin sekalian, esok di hari akhirat besok, kalau kita duk sembahyang kerana orang, baca Quran kerana orang, kita sedekah kerana orang, esok kita nak terima pahala. Esok ni abang bagi nak terima pahala. Dia kata, dia sebut nama kita, buka buku rekod kita. Dia kata Ahmad bin Abdullah ni, dalam buku rekod daftar tak ada amalan kebaikan dia, tak ada amal kebaikan. Kerana kamu beramal bukan kerana aku, Tuhan kata. Kamu beramal kerana orang tu, Sipulan bin Sipulan. Kamu beramal kerana ustaz. Kalau beramal kerana cikgu. Kalau beramal kerana bos. Sebab tu kerana bos hari ini. Bukan kerana hari ini mau gimik pahala kepada Tuhan tu lah. Sebab pahala di sisiku tak ada. Dia tu nak rabah je mana. Mau gimik pahala kepada orang yang muriak tu. Mau bayar kerana orang tu kan gimik pahala ke dia. Mau mengaji lu kerana kerana Pak Long tu. Gimik pahala Pak Long tu. Nak rabah je mana tu tak. Pak Long tu pun kena siasat. Dia tak ada apa. Ni naya kita. Sebab tu salah. Bila kita mengaji, ialah kita terus kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana Allah Taala. Kerana nak pahala tak apa lagi tak. Kalau mengaji aku sembahyang kerana nak pahala, bukan riak tu. Nah, sembahyang kerana nak pahala, tak ada riak. Kena waktu ikhlas lagi. Nama ikhlas lagi, ikhlas nombor 2. Nah, ikhlas nombor 3 dia tu. Kita beramal kerana kita nak kerananya kita nak balasan daripada Allah Taala, balasan syurga. Kerana takut neraka. Kerana tu sembahyang kerana tu ya. Orang panggil ikhlas juga, ikhlas nombor 3. Aku sembahyang kerana nak pahala, kerana takut siksa, kerana takut api neraka. Sembahyang kerana tu lah. Tak apa, ikhlas nombor 3 dia campur dah. Tapi campuran yang boleh pakai lagi. Campuran boleh pakai lagi lah. Nah, jangan kita beramal ibadah lain terus. Bukan kerana Tuhan. Orang pergi riak. Dia bandingan macam ni tuan-tuan. Supaya air mineral hak putih ni. Air mineral hak putih itu. Putih segala. Niat yang hak betul-betul fokus kerana supaya air putih.
air jernih, tak campur apa-apa. Hati dia bersih, tak campur dengan apa-apa lagi. Bersih kerana Allah Ta'ala bulat. Nah. Surah. Satu lagi ya. Wa midar rughbati ila zuhdi, dan kita mengaji, kita belajar sampai hilang daripada kegemar-gemar kepada dunia kepada zahid. Suka pada dunia kepada zahid pada dunia. Kita mengaji ini, nah. Bukan kita dok mengaji kodok cinta kepada dunia, dok gila pada dunia, tinggal akhirat. Kita mengaji sampai kita kasih kepada akhirat. Bukan dok cinta pada dunia yang memadamkan cahaya mata hati kita tu. Itulah hadirin lima benda yang kita mengaji ni. Ni. Pertama, kita mengaji dia kita belajar, kita mengaji dia menghilang daripada syak kepada yakin. Yang kedua, daripada kita bersikap dengan takbur ego kepada tawaduk. Daripada kita duduk bermusuh kepada persaudaraan. Daripada kita duduk riak-riak kepada ikhlas. Daripada kita gemar dan cinta kepada dunia kepada kasih kepada tinggal dunia, kasih kepada akhirat. Duduklah majlis itu, majlis ilmu. Nah, tu matlamat kita belajar lagu tu. Kalau jadi lagu ni, makna kita ilmu tu bukan dia. Tak betul lah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam menjadi tazkirah dan peringatan bagi diri saya dan hadirin sekalian. Marilah kita sama-sama meramaikan majlis ilmu dengan niat yang baik. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat. Jadi kat tu dulu, aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi